Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana selagi bersama dengan saya, Hasrizal, di dalam vlog kita pada kali ini. Hari ini saya ingin membicarakan tentang satu alat yang banyak dipakai oleh guru dalam pembentukan karakter. Sejauh manakah pro dan kontranya penggunaan alat tersebut? Kita saksikan. Di dalam mewacanakan tentang pendidikan, khususnya dari perspektif pendidikan Islam, selalu jugalah saya ungkapkan bahawa anak-anak kita bukan malaikat. Mereka adalah manusia. Dan manusia itu adalah dinamik sifatnya, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah telah mengilhamkan di dalam diri setiap insan itu kecenderungan kepada kebaikan dan juga kepada keingkaran. Jadi ada masanya iman menaik, ada masanya iman menurun. Dan proses pendidikan adalah merupakan proses berterusan untuk membimbing jatuh bangunnya setiap individu Bani Adam, iaitu anak-anak kita dan kita juga sebenarnya. Kita tidak pernah merancang dan tidak sepatutnya merancang untuk menjadikan anak kita malaikat. Dan kalau mereka jadi seperti malaikat yang taat, cantik, elok, sempurna sekalipun, kita kena ingat bahawa Allah tidak memilih malaikat untuk menjadi khalifahnya di atas muka bumi. Manusia yang dibimbangi oleh malaikat sebagai makhluk yang berisiko untuk melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, itulah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Oleh demikian, kita perlu berhati-hati dalam meneliti alat-alat yang kita gunakan dalam proses kita membentuk anak-anak kita. Misalnya kalau di sekolah kami, kita menekankan tentang agenda Shaping Excellent Character dan Khalifah Method ataupun Method Khalifah. Kita manfaatkan untuk melaksanakan hal ini pada mengharmonikan di antara syariatullah dan juga sunnatullah. Syariatullah iaitu merujuk kepada ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang kita kenal sebagai agama, hukum-hukum fiqh, ya, dan juga hal yang bersangkutan dengan akidah serta tuntutan untuk kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Manakala dari segi sunnatullah pula adalah berkaitan dengan aspek kemanusiaan individu pelajar itu sendiri, yang kita dapat memahaminya sedikit sebanyak melalui ilmu-ilmu sains moden yang kita kenal pada hari ini, tetapi kita meneliti dan menyaringnya bersesuaian dengan pandangan alam Islam. Jadi salah satu daripada alat yang agak masyhur digunakan oleh asatizah, guru-guru di sekolah dalam proses shaping anak-anak kita ni adalah borang, yang saya tak tahu istilah yang dipakai di antara sekolah dengan sekolah, tapi biasa juga disebut sebagai borang mutaba'atul amal, yang mana ibu bapa ataupun pelajar itu sendiri diminta untuk merekodkan mereka semayang jemaah ke tak semayang jemaah, baca Quran, tak baca Quran, dan seterusnya. Ini adalah merupakan sesuatu yang lumrah dan kita kenal di dalam proses pembelajaran kita. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana Allah SWT telah pun menyediakan mekanisme yang dinamik bersesuaian dengan tabiat manusia itu sendiri. Maknanya manusia itu ada sifat terlupa, ada sifat malas, dan ibu bapa dalam proses mendidik anak-anak tu ada macam-macam cabaran yang mereka hadapi. Kalau sekiranya seorang anak itu tidak semayang jemaah pada satu hari ataupun tidak semayang pada satu hari,
ada cerita yang lebih banyak di belakang sekadar menandakan di kertas berkenaan pelajar tak sembahyang ataupun pelajar tak sembahyang jemaah. Borang tu tidak menceritakan pun tentang struggle, tentang pertengkaran, tentang pujukan yang berlaku di rumah. Maka apa yang sampai kepada guru hanyalah data-data yang kering memberitahu bahawa yang ni semayang, yang ni tak semayang, yang ini baca Quran, yang ni tak baca Quran, dan ia digunakan untuk, saya tak tahulah bagaimana ianya digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi di sinilah saya berpandangan bahawa saya tak adalah nak katakan terus borang mutabaatul amal itu sebagai sesuatu yang 100% salah ataupun harus ditinggalkan, tetapi ia kalau diguna pakai mesti dilakukan dalam keadaan yang berhati-hati dan teliti. Ustazah tidak maksum, ustaz tidak maksum, silibus juga tidak maksum. Borang mutabaatul amal itu adalah alat semata-mata, tetapi fitrah anak kita, perkembangan dirinya, emosi anak-anak adalah merupakan sesuatu yang suci, yang dipelihara oleh Allah SWT, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Maka jangan kerana borang mutabaatul amal itu mak bapak jadi stres, kemudian memberikan tekanan kepada anak-anak. Benda ni bukan hanya berlaku di Malaysia, malah juga dekat sekolah anak-anak kami di sini. Apabila guru yang mengajar subjek Islam meminta supaya pelajar mengisi borang seperti borang mutabaatul amal, dan perkara ini saya tidak setuju. Saya tahu apa susah payahnya anak-anak untuk jaga solat, untuk baca Quran ke dekat rumah, betapa mencabarnya apa yang ada di rumah, dan saya tidak mahu menceritakan benda-benda itu di dalam borang mutabaatul amal. Apatah lagi dari perspektif sistem pendidikan Finland, pendidikan agama yang dibekalkan di sekolah itu juga adalah bersifat knowledge based dan bukannya confessional. Maka guru-guru tidak berkapasiti untuk memeriksa sama ada pelajar mengamalkan apa yang telah diajar ataupun tidak. Mungkin ia kedengaran sangat pelik, tetapi itulah realitinya, dan saya tidak kata itu betul. Itu ada masalah juga dalam sistem, tetapi kadang-kadang kita terlupa berkenaan dengan bagaimanakah satu-satu perkara itu dilakukan, di dalam konteks apa, falsafah apa yang kita pakai, dan apa sebenarnya yang kita nak capai. Maka tidak berbaloi untuk mak bapak stres, untuk anak-anak stres, apatah lagi kalau anak-anak belum akil baligh dan kita sudah mendesak mereka untuk menjadi sempurna ketika mana Allah masih memberikan ruang kepada mereka untuk belajar silap, bandutul, salah dan kurang sebelum mereka mencapai usia mukallaf yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dapatlah kita melakukan muhasabah ke atas pendidikan dan juga keibubapaan yang kita laksanakan kepada anak-anak kita dan juga anak murid kita, insya-Allah. Terima kasih kerana sekali lagi bersama dengan saya. Hingga bertemu di dalam vlog yang seterusnya. Salji pun nak turun walaupun dah hujung bulan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.